Sebab kadang-kadang kita banyak rely kepada ikhtiar kita semata-mata, tapi kurang untuk kita mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka ambil pengalaman wife saya bila dia nak deal dengan pada umur dia, ataupun ialah adik-adik lah. Okay? Adik-adik, kadang-kadang ada adik-adik yang tak berapa suka sangat datang usrah. Ada juga yang tak minat lah. Bukan setakat adik-adik dia, kadang-kadang kakak-kakak pun, ataupun abang-abang yang tak berapa minat, tapi sebab wife dia deal dengan muslimat lah. Okay? Antara approach yang dibuat adalah sebelum approach ataupun ajak untuk program-program yang so-called Islamic ni, dia akan solat hajat. Saya pun kadang-kadang tak terbuat. Sebab ni antara benda simple, okay? Tapi dia solat hajat dulu sebelum bertemu. Yang kadang-kadang ada juga tomahan-tomahan yang dilemparkan. Okay? Mungkin orang yang tak berapa faham berkenaan tentang Islam ni, adalah yang lemparkan tomahan-tomahan yang negatif berkenaan tentang apa yang cuba untuk dibuat. Tapi bila kita berserah pada Allah dan minta Allah yang lembutkan hati dia, bukan kita yang lembutkan, Alhamdulillah. Kat sini tak ada yang buka aurat kan. Even yang tak pakai tudung dan seumpamanya boleh datang usrah dengan rasa seronok dan nak datang usrah dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan muslimin, yang sepatutnya kita usahakan begitu. Kadang-kadang kita nak mengetuk hati manusia ni dengan melihat hanya dengan sentuhan kalam kita mungkin yang berbunga-bunga, dengan kita punya bahasa yang puitis ataupun seumpamanya, tidak begitu. Tapi biar Allah Subhanahu Wa Taala yang sentuh hati yang orang yang kita nak ajak bersama-sama. Dan bila ada satu soalan, kalau tak silap, yang ditanyakan semalam, ada yang tanya berkenaan tentang macam mana untuk berhadapan dengan keadaan mandu-mandu ni yang kadang-kadang kita rasa akan menjejaskan silaturahim. Kalau nak tegur dia, kalau nak puji dia, okey, semua orang suka untuk dipuji. Tapi untuk menegur dia dan membetulkan kesilapan dia, kita faham amar ma'ruf dan nahi munkar tak boleh dipisahkan. So kadang-kadang kita sedikit terlupa untuk berdoa pada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati Amin agar dapat hidayah. Ya Allah, lembutkanlah hati Amin agar jiwanya nak kepada Islam. Ya Allah, lembutkanlah hati. Semua ahli usrah kita kata kan, kalau yang kebetulan bawa usrah ataupun ikut usrah, begitu juga kalau yang ikut usrah kebetulan pula nakib-nakibah tak berapa komited, kadang-kadang ada juga. So sebagai ahli usrah, bukanlah umat nakib-nakibah, doakan nakib dan nakibah agar menjadi nakib dan nakibah yang komited dan memastikan usrah berjalan dengan baik dan seumpamanya. Apa yang mesti kita duduklah kat mana sekalipun, tapi kita memainkan peranan kita yang bukan setakat kita deal dengan manusia, tetapi deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks pekerjaan lagi mencabar. Sama-sama staff, sama-sama level ni kadang-kadang masing-masing ada yang suka pasang radio kuat, ada yang suka menari-nari, ada yang suka melompat-lompat, ada yang suka begitu-begini, yang bukan mudah untuk duduk di dalam alam pekerjaan, untuk deal dengan manusia. Tetapi jangan lupa kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bantu kita, yang melembutkan hati kita. Rasulullah pun tak mampu untuk bagi hidayah kepada seseorang. Kan Allah sebutkan dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah pun tak mampu untuk bagi hidayah kepada orang yang disayangi, merujuk kepada Abu Talib. Okey? Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi hidayah. Hak memberi hidayah ini memang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita cuba untuk ringkaskan. Yang seterusnya, ihsan. Ihsan di satu perkara yang amat penting juga, yang berkait dengan reform. Pernah baca hadis berkenaan tentang al-ihsan daripada al-iman, al-islam, al-ihsan. Apa al-ihsan? Diringkaskan, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Okey. Kesimpulan mudah, saya cuba untuk ringkaskan. Dan urai panjang juga berkenaan tentang ihsan. Ringkaskan. Dalam al-ihsan, dalam berbuat amal ini, sama ada amal dalam bentuk khusus, seumpama solat, seumpama berpuasa,
seumpama menunaikan zakat, ataupun amal yang berbentuk umum, seumpama bantu orang susah, okey, ataupun kalau dalam huraian berkenaan tentang cabang-cabang iman, termasuklah buang duri di jalan, okey, buang duri kat jalan pun, ataupun kalau ada selipar ke, ataupun ada orang ada batu di tengah jalan ataupun seumpamanya, itu pun dah masuk dalam amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kat sini sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam Al-Ihsan kita perlu buat something seumpama Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala, anta'budallah ka'annaka tarahu. Bila kita rasa kita tengok Allah, kita akan sangat berhati-hati dan kita akan melakukan something kerana kecintaan kepada Allah. Betul? Ini maqam yang paling tinggi dalam ihsan. Maknanya kita datang puisi bukan sebab kakak-kakak, bukan sebab abang-abang, bukan sebab pengarang, bukan sebab Ustaz Yantino, tapi kita datang puisi kerana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di maqam yang paling tinggi. Dan maqam yang sedikit, sekurang-kurang, kalau itu yang terbaik, sekurang-kurangnya, fa illam takun tara, kita nak menghadirkan yang kita rasa nampak Allah ni bukan mudah, okey? Tapi Allah ingatkan, kalau tak mampu untuk datang dengan rasa kecintaan kepada Allah, ataupun buat amal ibadat kerana kecintaan kepada Allah, fa innahu yara, datangkanlah perasaan bahawa Allah tengok kita. Maknanya kita buat something kerana gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan perkara yang seterusnya, budaya kolektif ataupun jamaah. Okay? Kita kat sini dalam sini kita sama-sama solat berjemaah, qiyamul lail sama-sama, kita baca maksurat sama-sama, kita duduk dalam dewan sama-sama, kita berjalan bersama, makan bersama, salam bersama, berentah pun bersama, dan macam-macam semua dalam LDK pun bersama. Maka ini yang kita perlu wujudkan dalam bidang kerjaya kita. Kita bukan seorang pemegang watak utama yang seorang-seorang ataupun nak jadi hero seorang-seorang. Kadang-kadang ada yang dia nak perform, dia nak buat something dengan harapan dia promoted seorang-seorang. Tapi dalam Islam, kita mengusahakan untuk promote sama-sama. Nak berjaya sama-sama, susah dan senang kita sama-sama. Okay? Maka kat situ akan menyingkirkan sikap individualistik, sikap-sikap yang tak baik yang menyebabkan kerosakan di dalam gerak kerja dan dakwah yang nak kita bawa. Dan yang seterusnya, infak. Perlu berikan, bila kita berkerjaya, contohnya, biasanya kita bila dah ada kerja yang baik ni, gaji pun dah stable, okay? Kadang-kadang ada yang meletakkan sasaran untuk membeli kereta yang paling besar. Ada yang meletakkan sasaran untuk beli rumah yang paling besar. Ada yang meletakkan sasaran untuk perkara-perkara yang besar semua. Tapi tanya, bagi mereka yang nak mencita-citakan yang besar-besar, dia tak habis. Daripada kereta yang besar, apa kereta yang besar? Merc katanya. Bila nampak Merc C-Class, dah dapat Merc C-Class, dia tak berhenti untuk cari pula yang A-Class. Tapi dia akan nampak untuk aim pula untuk S-Class. Ada S-Class. Ada kan S-Class? Mencita-citakan untuk cari yang besar dan besar. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala memang dah letakkan dalam jiwa manusia ni. Memang dia tak habis-habis kalau nak meraihkan apa yang disebut sebagai syahwat. Okay? Nafsu dan kehendak. Maka dengan sebab itu, ia perlu untuk dididik dan dipastikan berada dalam keadaan yang terkawal. Dan antara cara mendidiknya adalah infak. Dan Allah sebut bahawa, yelah kita dapat gaji 5,000 kata kan, RM5,000, €5,000, £5,000. Ramai yang berfikir bahawa itu adalah milik kita. Sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya?
Bila-bila je Allah boleh datangkan